Ya, Alhamdulillah kita bersama kembali di Rompai Pagi dan kita akan memperkatakan berkenaan dengan pentingnya membayar hutang. Jadi bersama dengan kita, bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Juaidah binti Haji Bujang merupakan pegawai UGAMA. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita berdua. Alhamdulillah kita berdua sehat. Sehat kan? Ustazah. Ya? Jadi kalau tahun lepas kali terakhir kita bersama ialah di dalam wawancara dalam talian ya. Ya, gembira bertemu dengan Ustazah kembali. Alhamdulillah. Sama juga. Ya. Jadi kalau kita bercakap mengenai kewajipan membayar hutang ini ataupun pentingnya membayar hutang ini telah pun saya nyatakan ya, sebelum sebentar tadi ini telah pun dinyatakan ya di dalam khutbah Jumaat Negara Brunei Darussalam yang telah pun dinyatakan pada 21 Januari 2022 Masihi. Dan jadi ini sebagai mukadimah tajuk kita pada hari ini. Mungkin dipersilakan Yang Mulia Ustazah untuk berkongsi mengenai dengan pentingnya membayar hutang. Silakan Puan. Terima kasih Mahira dan Daud. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita ni dapat bertemu kembali di studio dan mudah-mudahan kita ni semua terlindung daripada wabak COVID-19 yang mana masa ni membimbangkan jua walaupun dalam fasa endemik Okey, alhamdulillah. Jadi dalam kita ni bimbang mengenai dengan COVID-19, jangan lupa kita ni ingaukan jua akan hutang kita ni. Pentingnya membayar hutang kita ni ya. Lebih-lebih lagi selalunya kena ingati time hujung-hujung tahun ya. Kerana kalau bagi orang yang bekerja dengan government, dengan kerajaan, ada ni bonusnya. Jadi tema tu tak kena ingati untuk membayar hutang kerana kita ni memiliki harta yang lebih pada waktu-waktu. Dan membayar hutang ini sebenarnya adalah wajib bukan lagi perkara yang harus tapi wajib untuk kita ni membayarnya. Kerana perbuatan menzalimi hak sesama manusia merupakan satu perbuatan yang tercela yang ditegah oleh syarak. Kalau kita ni sebagai orang Islam yang percaya akan hari pembalasan, kita ni sudah tentu akan berharap yang kita ni itu bebas daripada segala tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tuntutan sesama manusia. Artinya dengan cara berhutang itu. Kalau boleh kita ni mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suci bersih, artinya bebas daripada segala tuntutan. Yang mana kalau kita ni sebenarnya hidup sebagai hamba Allah ni, kita ni ada tuntutan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni juga ada hak tuntutan kita ni dengan sesama manusia. Yang mana bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terhapus kecuali dengan cara kita ni bertaubat. Kalau kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhapus dosa kita ni kecuali perkara syirik. Tapi kalau tuntutan sesama manusia, ia tidak akan terhapus kecuali diselesaikan sesama mereka. Artinya kalau orang yang membayar hutang itu membayar hutangnya baru tak selesai di antara mereka berdua. Jadi ingin saya kongsikanlah, saya teruskan saja, iaitu mengenai dengan kenapa begitu penting untuk membayar hutang ini. Kenapa wajib membayar hutang ini? Kerana kezaliman. Zalim tu artinya kalau kita ni cuai membayar hutang, melengah-lengahkan membayar hutang walaupun kita ni mampu. Yang mana perbuatan itu kalau kita ni cuai membayar hutang itu artinya kita ni itu mengambil mudah ataupun kita ni ambil ringan tentang kewajipan membayar hutang. Yang mana dalam yang saya kongsikan tadi, kita ni tahu hukumnya adalah wajib. Dan ada juga spesies, dalam spesies tu ada juga type orangnya yang kadang-kadang walaupun sudah ada harta tapi ia nak membayar. Biar dia dulu bermewah-mewahan atau kembali sesuatu perkara yang mahal lah daripadanya membayar hutang, yang membeli kat tu dulu. Example iPad ke iPhone ke yang up to date atau dan seterusnya lagi kadang-kadang ada juga yang langsung ia mau berusaha untuk membayar hutang. Ia tahu ia berhutang tapi ia mau berusaha untuk membayarnya. Dan ada juga yang indah ada keinginan untuk membayarnya. Indah yang membayar. Artinya
sedap mulutnya sajalah tu untuk bercakap, ya, aku mahu berhutang denganmu. Tapi tidak ada azamnya untuk membayar balik arah orang itu. Kalau orang ni kita ni meminjam cepat, membayar lambat. Biasa istilahnya lurus pulang tu. Jadi kenapa yang penting membayar hutang ni? Kerana kita ni ketahui ada bahayanya. Bahaya kalau kita ni mencuai-cuaikan membayar hutang. Kerana ada dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa dosa seseorang itu tidak akan diampunkan. Artinya yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Diampunkan dosa orang yang mati syahid ke semua dosa-dosanya kecuali cuai membayar hutang. Artinya daripada hadis tersebut sudah menjelaskan bahawa apa saja walaupun sewarak manapun seseorang itu, walaupun sealim manapun seseorang itu banyak melakukan amal kebajikan, tapi kalau ia membayar hutang, ia tetap saja berdosa, berdosa ke atasnya, dan tidak dijanjikan untuk memasuki ke dalam syurga Allah, kerana hak tuntutan sesama manusia itu belum lagi selesai. Jadi sebab itulah kalau kita ni meninggal dunia, apa dulu yang kita ni perlu lakukan? Orang ahli waris kita ni mesti melangsaikan hutang kita ni dulu. Kerana kalau kita ni indah kena langsaikan hutang kita ni tu masih lagi di pertengahan, belum lagi antara akan masuk syurga ataupun masuk neraka sesana. Maksudnya macam tu. Dan seterusnya lagi mengenai dengan orang yang mencuaikan ataupun orang yang berhutang ini, kadang ingin saya jelaskan, ada juga orang yang berhutang tapi yang sangat committed untuk membayarnya. Dan ada juga orangnya yang berhutang tapi indah committed membayar ataupun indah ada keazaman untuk membayar. Disiplin. Disiplinnya tu nada bang. Kadang membayar, kadang indah, ikut suka hatinya lah. Macam itulah tu. Jadi di sana bahayanya juga bagi orang macam itu, risikonya untuk menjadi ahli neraka. Dan juga kerana hilangnya amal kebajikannya, dan juga ia dibebankan dengan tanggungan dosa. Ini ingin saya kongsikanlah. Sebenarnya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ceritanya panjang pula ni, saya pendekkan saja. Silakan. Iaitu mengenai dengan orang yang indah membayar hutangannya, orang yang indah membayar hutang ni, apabila saja ia mencuaikan membayar hutang, jadi segala amal kebajikan yang dilakukannya itu akan diberikan kepada orang yang menghutangi. Dan jika sekiranya amal kebajikannya sudah habis, orang yang berhutang itu habis sudah amal kebajikannya, pahalanya ditransfer oleh orang yang menghutanginya, maka dosa yang dimiliki oleh orang yang menghutangi akan ditransfer kepada orang yang berhutang. Jadi di sana sudah menunjukkan ada risiko untuk menjadi ahli neraka. Artinya pahalanya semua kena ambil, dosanya pun kena ambil juga oleh orang yang berhutang itu. Jadi di sana betapa bahayanya kalau kita ni ingin membayar hutang itu. Dan seterusnya lagi lah, saya cepatkanlah. Rasulullah SAW enggan untuk menyembahyangkan orang yang berhutang ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala apabila Rasulullah SAW enggan menyembahyangkan jenazah orang yang mati menanggung hutangannya, kerana Rasulullah SAW ini apabila mendapati seseorang itu telah meninggal dunia, Rasulullah SAW pasti akan bertanya, adakah dia sudah membayar hutangnya? Artinya apabila kita ni mati, yang paling penting adalah kita ni bayar hutang dulu. Artinya ahli waris kita ni mesti kita ni pesan-pesankan, beritahu hutang kita ni untuk minta tolong bayarkan. Kalau yang matinya yang ada ada petanda. Kadang-kadang matian ni dia pulang kita ni tahu adanya. Dan seterusnya lagi di mana Rasulullah SAW enggan menyembahyangkan selagi hutang itu belum lagi dibayar ataupun selagi belum ada orang yang menjamin hutang tersebut. Dan untuk itu bukannya bermaksud Rasulullah itu macam kira istilahnya macam jahat tapi sebenarnya siapa yang disembahyangkan oleh Rasulullah itu kira mendapat syafaat yang besar waktu dari baginda, yang mana doa daripada Rasulullah SAW itu dimakbulkan kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis tersebut sudah menunjukkan bahawa betapa pentingnya, sangat penting untuk membayar hutang kita ini. Kerana disampaikan Rasulullah SAW sendiri enggan untuk menyembahyangkan jenazah orang yang masih berhutang.
yang belum langsai hutangnya. Okey, dan seterusnya sudah tentulah kalau kita ni hidup, kalau berhutang ni memang indah nyaman tidur. Indah nyaman tidur kita ni. Memang sentiasa resah dan gelisah. Macam dihantui rasanya. Dihantui. Mudah-mudahan saja kita ni sebagai orang Islam, kita ni ada perasaan macam itu. Dan mungkin saja kita pun maklum kali ada juga orangnya yang indah ada perasaan macam itu. Orang yang menghutangi ni pulang yang resah gelisah. Malu-malukan untuk meminta minta balik, meminta bayaran hutang itu. Okey, alhamdulillah itu saja kali mungkin menunjukkan betapa pentingnya membayar hutang tersebut. Ya. Dan kita ingin mengetahui ya Ustazah, ini mungkin soalan tambahan daripada saya. Jika yang berhutang itu seorang Muslim ataupun Islam ya, tetapi dia berhutang mungkin ada urusannya dengan orang yang bukan beragama Islam. Bagaimana kedudukannya? Kedudukan seperti yang Ustazah katakan tadi tentang dosa dan juga tanggungjawabnya. Bagaimana? Dikira juga Ustazah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih atas persoalannya. Memangnya tadi sudah saya maklumkan awal-awal memang membayar hutang itu adalah wajib. Memang wajib. Walaupun orang yang dengan kita ni berhutang itu adalah orang bukan Islam. Artinya kita ni sebagai orang Islam, kita ni mesti menunjukkan akhlak yang baik. Artinya kita ni indah boleh mentang-mentang tahu orang itu orang bukan Islam, Cina tak sekiranya kita ni mempermainkannya. Jadi macam mana ia akan tertarik dengan agama Islam kalau kita ni berakhlak macam itu kan? Jadi indah kira sesiapa pun kadang-kadang long itu pun ada kan tu Cina, tapi itu bahaya tu kalau kita ni berhutang dengan mereka tu. Tapi memang kerana kita ni berhutangan kerana berhutangan ni kadang-kadang boleh putusnya silaturahim. Jadi dengan itu kita ni kalau boleh kita ni committed, mesti ada azam untuk melangsaikannya. Insya-Allah Allah akan bantu. Jadi untuk itu soalan tadi itu memang walaupun dengan orang bukan Islam kita ni berhutang, tetap saja kita ni wajib membayarnya. Lebih-lebih lagi kalau kita ni sudah meninggal dunia, walaupun kita ni meninggal dunia, hutang kita ni masih saja tetap saja mesti dilangsaikan oleh ahli waris kita ni lah tu artinya. Itulah mudahan terjawab soalannya. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi sebagai tambahan lanjut lagi berkenaan dengan mungkin apakah sebetulnya penyebab kita ni terhimpit dengan tanggungan hutang ni? Okey. Biasanya lah kalau kita ni maklum je lah kita ni punya nafsu macam-macam bahkan di balik kemahuan itu. Kadang kita ni mementingkan kemahuan daripada keperluan. Artinya kita ni itu lebih-lebih melebihkan kemahuan kita ni daripada kepentingan keperluan kita ni. Dan juga adalah sangat menduka citakan juga lah kadang-kadang kerana kita ni terhimpit dengan hutang ni kerana kurang iman kita ni, kurangnya ilmu pengetahuan kita ni, lepas itu kurangnya kita ni punya pengetahuan kita ni itulah yang ingin saya katakan balik-balik juta dan seterusnya lagi terlalu terikut-ikut dengan trend semasa. Artinya kalau orang lain berhandphone baru kita ni pun mau jual, kalau orang lain berkereta baru kita ni pun mau jual. Jadinya terlalu terikut-ikut trend semasa. Lepas itu terlalu banyak berhutang walaupun untuk perkara-perkara yang indah penting. Mungkin itulah tu. Kadang-kadang ada juga yang segelintir yang saya dapatilah ia berhutang dengan bank tu tapi hanya kerana ingin memuaskan nafsunya saja, keinginannya saja. Tidak ada keperluan yang penting jadi amat rugi kan. Dan seterusnya lagi berhutang untuk tujuan bermewah-mewah ni selalunya bermewah-mewah. Lepas itu suka melengah-lengahkan bayaran hutang. Artinya bayar hutang lepas tu berhutang lagi. And then hutang yang bertindih-tindih. Itu yang maksud saya tadi tu bayar hutang lepas tu berhutang yang lagi. Hutang lagi. Belum habis lagi settle hutang yang lepas berhutang lagi. Berhutang lagi. Itulah itu maksudnya. Dan seterusnya lagi berhutang untuk perkara yang haram dan tertega dan kurang bijak. Ada juga ia terhimpit dengan berhutang ni pasal terlampau kurang bijak lah, kurang bijak dalam perbelanjaan. Indah pandai mengatur perbelanjaannya. Itulah. Ya, alhamdulillah. Baik.
Tadi sudah ada dihuraikan mengenai dengan kedudukannya. Jika tadi itu yang kadang-kadang ada yang menjadi kemuskilan ataupun di antara kita yang ingin tahu ya. Betul. Seorang Muslim berhutang pada yang bukan Muslim, apa kedudukannya, tetap ada bahagian-bahagiannya ya Ustazah ya. Dan kita ingin mengetahui, saya pernah terdengar juga ada beberapa ceramah yang saya ikuti dan juga saya dengari, ada riwayat-riwayat yang menyatakan menyebut mengenai dengan hutang tersebut ya. Jadi maksudnya daripada tips ataupun panduan mungkin yang dapat membantu petani untuk menyelesaikan hutang tersebut. Yang mungkin dia berhutang itu kerana sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Mungkin ada masalah-masalah tertentu ya misalnya saja, tetapi ada diajarkan. Ada menurut setengah riwayat mengatakan, inginkah engkau aku ajarkan bagaimana untuk mungkin tapi yang mulia Ustazah lebih mengetahuinya tentang itu. Saya bukan arif dalam bidang tersebut, jadi mungkin dapat kita kongsikan pada penonton kita di luar sana. Silakan. Okey, terima kasih Dauda atas soalannya tadi. Okey, di antara adab-adabnya tadi seperti yang hadis yang kita katakan tadi itu, sebenarnya hadis tu yang mana Rasulullah SAW sendiri kongsikan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana doa sebenarnya tu doa supaya kita ni tidak terbeban dengan tanggungan hutang yang banyak, yang mana doa tersebut adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa, yang mana yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal agar aku terhindar dari apa yang engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan kurnia kenikmatanmu sehingga aku tidak meminta kepada selain engkau. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Jadi kalau boleh kita ni amalkan doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Mungkin nantilah saya kongsikanlah untuk supaya boleh untuk doa kita ni supaya tidak terbeban dengan hutang yang sangat banyak. Yang mana apabila para sahabat mengamalkan doa tersebut, maka terlerailah, habislah, maksudnya selesailah bayaran hutangnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membantunya untuk keluar daripada tunggakan hutang yang banyak. Jadi di antara lain juga adab-adabnya, iaitu kita ni mesti berazam, yakni berazam dengan berniat untuk membayarnya. Apabila kita ni berhutang, kita ni mesti berazam, maksudnya dengan berniat yang baik. Artinya kalau kita ni berhutang itu, kita ni mesti membayarnya selepas satu. Tulus ya. Dengan tulus ikhlas. Artinya bukannya hanya untuk menyusahkan orang yang menghutangi kita ni itu. Jadi untuk itu adalah lebih baik untuk kita ni, apa saja yang kita ni lakukan semuanya bersandarkan dengan niat kita ni. Kalau niat kita ni baik, yang niat kita ni itu benar-benar mau membalikkan semula wang tersebut, maka insya-Allah Allah akan memudahkan jalan kita ni untuk membayarnya. Jadi untuk itu kita ni pasanglah niat yang baik masa awal-awal sekali itu untuk berhutang. Dan untuk itu juga seterusnya, jangan berhutang kerana apa yang tadi seperti saya katakan tadi, hanya berhutang apabila kita ni memerlukan. Jangan kita ni kemahuan. Kemahuan apa yang dimaukan sahaja tapi kalau kita ni keperluan, tapi kalau keperluan itu seperti macam kereta, kita ni payah di Brunei ni kalau inamal lah. Jadi kerana kereta itu adalah keperluan, maka itu adalah diharuskan. Tapi dengan niat yang penting, iaitu yang kita ni berazam hendak membayarnya. Artinya committed membayarnya. Tidak ada yang curi tulang membayarnya. Dan seterusnya lagi, yang seperti Mahirah katakan tadi, elakkan menambah hutang yang sudah ada, supaya kita ni itu indah terbebanlah dengan tanggungan hutang yang sangat banyak. Dan juga ini juga yang paling pentingnya, apabila kita ni sudah berhutang dengan orang yang menghutangi kita ni, yang mana masa kita ni minta tolong, diorang menolong kita ni. Jadi apabila sudah kita ni sudah diberi hutang tersebut, janganlah kita ni missing in action. Maksudnya di sana menghilang. Apabila sudah pada waktunya tu, bayarlah pada waktunya. Jangan kita ni menghilang. Artinya apabila saja di teks kah, di WhatsApp kah, sambutlah dengan jawapan yang baik. Begitu juga orang yang berhutang ni, jangan juga terlampau kasar. Kalau sekiranya orang yang berhutang ni merasa terbebani, tidak mampu untuk membayar pada waktu tersebut, bincang elok-elok. Artinya jangan kita ni melarikan dirilah, sampaikan orang yang berhutang itu
mengambil kesempatan macam mungkin saja ia dapat lari di duniaan inda membayar hutang, tapi mungkin di akhirat kelak nanti insya-Allah Allah akan mengadilinya. Jadinya ketani ini sebenarnya walaupun berhutang inda akan terlepas walaupun sehingga ketani maut menjemput pun masih saja hutang itu masih lagi penting. Mesti ketani selesaikan dulu hutang itu supaya agar ketani bebas daripada tuntutan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak sesama manusia. Jadi untuk itu bolehlah itu saja kali. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi Ustazah sebagai kesimpulan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Sebagai kesimpulannya mengenai dengan tajuk pada hari ini, berhutang itu sebenarnya dibolehkan, sebenarnya adalah diharuskan. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri pun ada berhutang. Tapi Rasulullah SAW apabila saja ada harta, maka Rasulullah akan terus membayarnya. Artinya Rasulullah SAW tidak akan mencuai-cuaikan untuk membayar hutang. Jadi untuk itu ingin saya mengingatilah buat diri saya sendiri, ahli keluarga saya semua sekali yang ada menonton pada masa ini untuk bayarlah hutang. Bayarlah hutang walaupun ketani merasa susah untuk membayarnya sekaligus, tapi ketani cuba untuk membayarnya secara berperingkat-peringkat boleh je tu kerana dengan cara itulah ketani mungkin akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menjadi ahli neraka. Jadi untuk itu mungkin juga ingin saya kongsikan, jangan sekali-kali ketani lari daripada membayar hutang kerana Allah tetap akan mengadili ketani. Mengadili ketani walaupun ketani sampai sanggup bunuh diri. Ada tu di luar negeri kerana berhutang sanggup untuk membunuh diri kerana mereka berfikiran bahawa sudah selesai mati itu maka selesailah hutangnya, tapi indah cuma itu sebenarnya. Jadi untuk itu bayarlah hutang mengikut waktu yang telah ditentukan, yang telah ketani janjikan itu dengan orang yang ketani menghutangi bersama tu. Okey. Baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Demikian tadi telah pun kita ni bincangkan dengan lebih rinci lagi mengenai dengan pentingnya untuk membayar hutang ini bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Juhaida binti Haji Bujang, merupakan pegawai agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama pada pagi ini. Terima kasih Yang Mulia Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.